ramai di antara kita ini telah pun memilih ataupun menuju ke arah kesihatan, menjaga kesihatan kita ni. Jadi kami bawakan kepada Auda yang mana pada ketika ini menjadi satu trend. Betul. Ya, satu trend itu mengenai dengan aktiviti mendaki bukit. Itu biasanya kalau bahasa English hiking ni. Hiking, biasalah hiking. Hiking kau, hiking. Tapi biasanya kan di Brunei kan, alhamdulillah ya, di Brunei Darussalam ada beberapa tempat yang sering dikunjungi untuk melakukan riadah aktiviti mendaki bukit ini. Apapun, pertama-tama kita akan perkenalkan tetamu dengan kita, iaitu di sebelah sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Pengiran Aja Supirni binti Pengiran Haji Muhammad Yusof dan juga Tuan Haji Yahya Haji Berudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pengiran. Terima kasih Pengiran dan juga Tuan untuk bersama kami di Ramai Pagi tu hari ini ya. Dan dikongsikan sedikit kepada orang ramai bagi mereka yang belum lagi minat ataupun mahu sebenarnya minat tapi belum pernah mencuba. Jadi kita Pengiran dan juga Tuan kongsikan mengapa pentingnya untuk hiking ini. Jadi untuk pertama-tama mungkin dapat dikongsikan daripada Pengiran sendiri ya. Pengiran Aja sendiri kumpulan bagi Pengiran untuk aktiviti hiking ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk memperkatakan mengenai dengan kumpulan kami ini yang dinamakan Santai Group. Jadi kami membuat aktiviti hiking hiking yang mana kami punya kumpulan ini ditubuhkan sejak pandemik COVID, di mana aktiviti di dalam dewan, di gym ditiadakan, tidak dibenarkan. Jadi kami mencari alternatif untuk sentiasa menjaga kesihatan. Jadi kami memilih beberapa orang yang terdahulu dalam kumpulan ini, seperti ada yang Kuno Raslina, Mahmud, Haji Bahrain. Ada orang yang menubuhkan awal-awal macam naik 2-3 orang. Jadi mungkin membawa Haji juga membawa, and then kawan-kawan saudara mara pun macam Iski melihat kan kalau bila kami post gambar hiking. Jadi semua banyak berminat lah untuk menyertai. Ketika ini ahli kumpulan mungkin boleh dikongsikan berapa keramaian ketika ini? Okey, ketika ini ada lebih dalam 30 lebih orang sudah. 30 lebih orang ya. Alhamdulillah. Jadi kepada Tuan Yahya, sejak bila ni mengikuti aktiviti mendaki bukit ini? Aku ni mula berminat mendaki bukit ni, orang putihnya hiking. Tahun lepas tu mula-mula. Tahun lepas. Macam ingin melihat orang naik bukit ni. Itu yang pentingnya untuk menjaga kesehatan kita ni. Asal berpaluhnya. Asal berpaluh. Kalau pertama mendaki bukit di mana tu Tuan? Pengalamanku mula-mula di Sepati itu. Kalau ada cobaan cuamnya orang tu, kita berbalik semula tu dah sanggup. Badan lagi bahat tu. Menang tu hijab itu takut dah. Bukan dodot tanya aku. Tapi aku memilih berbalik semula. Sangguplah dulu itulah. Itu bagi kali pertama Tuan Haji. Jadi mungkin selepas itu masih juga mengagak ke Bukit Sepatir tu. Alhamdulillah betul-betul lama-lama macam berlatih arah lain fit sudahlah. Badan pun kurang sedikit alhamdulillah lah. Dapat juga ditahan sudah. Alhamdulillah itulah yang dapat kita dikongsikan bersama. Siapa yang kenal dengan pelakon kita ni, pelakon terkenal Tuan Haji Yahya Haji Berudin mengongsikan kepada Auda walaupun bagi menjelaskan saja tu ketawa je orang. Jadi Tuan Haji Yahya, kami mungkin sentuh maaf Pengiran. Mungkin mengapa perlunya orang ini ataupun mengapa Tuan Haji Yahya semakin lama semakin minat dalam hiking ini? Entah macam kadang-kadang macam melagau di bukit itu. Melagau menyahunanya. Macam mesti ku naik ni kang. Sioklah. Kita sudah terasa fit atau berpalu. Mula-mula tapi kangannya bolehlah sedikit-sedikit tahan. Alhamdulillah juga. Laju sudah ni. Dia cuma mius hantam. Dia cuma mius hantam. Dulu slow. Tapi memang santai ini memang slow lah kita ni. Pas kami bukannya untuk jorongkan berlumba kan berlari. Biasanya kalau melihat santai ini Pengiran macam biasalah untuk kita ni melihat juga alam untuk melihat nature kita ni di dalam hutan itu. Jadi bila ada view yang lawa apa tu sambil berselfie, gambar. Jadi itu yang dikongsikan tu dalam Instagram. Jadi mungkin Pengiran ramai di antara kita ni juga bertanya-tanya macam mana kumpulan Pengiran sendiri akan
pergi ke suatu tempat itu? Adakah tempat-tempat hiking ini ataupun mendaki bukit ini bagi tempat yang biasa didatangi oleh kumpulannya ataupun ada juga tempat-tempat yang baru? Okey. Memang kata ni bershare dengan hikers lain macam di mana. Jadi kami bila yang belum pernah ke sana memang akan dirasai setiap hari Ahad tu. Setiap Ahad kami memang macam arah jauh sikit. Macam ini dalam perancangan kan ke Bukit Teraja, di Labi. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi macam di Tampayan Pisang sudah kami pergi di Menonggol, ada Bujang Pahang. Kalau besok di mana tu? Besok dorang ada yang membuat virtual run. Jadi sebelah petangnya kami ada di Tampayan Pisang. Jadi kalau siapa akan mau join, ikut saja. Ikut saja. Jadi pengiranya biasanya kalau hiking ni biasanya akan bermula pada jam bila dan biasanya mengambil tempoh berapa lama? Okey. Itu depend dalam grup atau jua, tapi sebenarnya macam ada yang kan mau macam 2.5 saja, 3 km saja. Tapi kerana bila sudah enjoy berjalan dah terasa sampai 5 km. Baik, Tuan Najih Yahya, mungkin dapat dikongsikan tempat manakah yang menarik minat bagi Tuan Najih Yahya dan mengapa tu? Aku yang selalunya Bukit Silat Katuk B lah. Bukit Silat Katuk B. Mengapa tu ya? Ada wasai sana dan segala macam lah. Jadi bagaimana kalau kecuraman tempat-tempat di Bukit Silat berkenaan? Adakah payah ataupun bolehlah dikatakan ada jua santainya, ada juga ringan? Alhamdulillah trek yang ada di Bukit Silat itu semuanya baguslah. Ada juga terlalu tinggi, sederhana. Siapa tu yang bikin ramai orang berkunjung ke sana. Di sana ada orang maintain juga di Bukit Silat tu. Alhamdulillah banyak peminat-peminat tu maintain. Jadi macam orang pasang tempat pemigang, ada tali. Jadi keselamatan semakin hari bukannya semakin susah. Memang ditambahkan. Ya, alhamdulillah. Bagaimana pula dengan tanahnya? Adakah di Bukit Silat berkenaan keras ataupun kalau hujan? Kalau hujan memang memang licak lah. Jadi tadi disarankan memakai kasut yang sesuai lah untuk hiking ini. Kasut yang nyorang di bawahnya ada bergrip lah. InsyaAllah. Nanti ada juga kami sebenarnya tadi kami ada mengungsikan bersama dengan Tuan Najih Yahya dan juga pengajar seperti ini katanya Setupur Labuan lah katanya. Laku tadi lepas tadi. Memang laku masalah. Payah pulang mencari sudah masalah. Memang sukar untuk dicari. Jadi insyaAllah akan kami bawakan kepada Auda lagi antara peralatan-peralatan yang boleh Auda pakai bersama dan juga sesungguhnya insyaAllah akan menjaga keselamatan kepada Auda. InsyaAllah nanti akan kami bawakan kepada Auda. Ya, jadi saya ingin bertanya kepada pengiran dan juga Tuan Najih. Bila kita mendaki bukit, apakah apa yang kepuasan yang dapat kita ni perolehi selepas kita melakukan aktiviti mendaki bukit ini? Kepuasannya kalau menurut peribadi sendiri lah. Peribadi sendiri. Kita ni berasa puas bila tadi dapat mendaki, macam some people dah dapat kan. Jadi sampai nyorang berpaluh tu sudah puas hati tu membuat exercise tu. Kerana sampai dah terasa orang berapa km sudah? 5 km dan sampai 10 km. Okey. Jadi macam terasa puas tu. Betul. Biasa kalau 10 km ini kalau rasanya orang bagi kalau jalan raya di tepi jalan memang jauh sudah jauh tu. Tapi bila hiking tu dah berapa terasa tu. Bila maya-maya tu beramai-ramai dia kesan tu. Itulah. Adalah kesan sedikit tu. Tapi sekurang-kurangnya kadang-kadang hilang juga. Itu yang menariknya sebenarnya. Jadi kepada Auda yang mungkin Indah pernah merasai hiking, itulah dapat Auda. Inilah gambaran apabila kita melakukan hiking. Ya, inilah gambaran mereka. Jadi bagi pengiran sendiri mungkin dapat pengiran kenali di mana tempatnya ni ataupun sukar je untuk mengenal pasti. Pasal semua hutan ni kurang lebih macam di Bukit Silat Ada ni. Atau Dadap. Ya, di Bukit Silat rupanya. Bukit Silat Katuk B. Alhamdulillah diorang pun masa ni macam mana yang mumut-mumut titiannya tu diorang ganti baru. Alhamdulillah ada maintenance. Alhamdulillah. Jadi saya percaya apabila kita memasuki hutan ini pastinya kita ni perlu menjaga adab-adab juga. Mungkin boleh dikongsikan sebagai tips lah kepada pelanggan kita. Alhamdulillah, kami kalau setiap kali kan memulakan masuk, kami memang baca doa. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim tu memang sentiasa dibaca lah. Ya, baca doa dulu lah. Dan bagaimana pula waktunya? Adakah bagi pihak pengiran ataupun kumpulan santai grup ini akan melakukan aktiviti di pagi saja ataupun ada juga di waktu malam? Okey, kami memang ada membuat pagi, ada membuat petang. Malam itu
Jarang lah. Jarang Jarang lah. Kalau kumpulan kami jarang lah. Kami biasanya pagi sama petang saja. Yang berlaku pagi, siapa yang berlaku dua-dua, ada yang gitu. Sanggup. Ada pagi petang. Ada juga. Memius tu. Jadi kalau macam petang pukul 4 tu masuk, macam pukul 6 tu sudah keluar lah. Selepas waktu kerja lah. Itulah ada yang baiknya. Jadi biasanya santai grup ini akan melakukan riadah mendaki bukit ini setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Tapi Ahad itu saja kami special sikit ke arah yang jauh lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita cakap terima kasih dengan narasumber kita pada hari ini. Namun dan juga insyaAllah pengiraan kita akan seperti ini akan mengungsikan kepada Auda peralatan yang perlu Auda bawa ataupun belilah sekurang-kurangnya untuk menjaga keselamatan Auda ketika mendaki bukit. Jadi kita akan ikuti bersama selepas ini. Pembersihan atau penyucian tangan yang betul. 6 langkah-langkah pembersihan atau penyucian tangan yang betul ialah: langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok telapak tangan sebelah kanan ke bahagian atas tangan sebelah kiri dengan jari jemari berselang-seli dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua-dua telapak tangan dengan jari jemari berselang-seli. Langkah keempat, gosok belakang jari jemari dengan mencengkam jari jemari kedua-dua belah secara bertentang-tentangan. Langkah kelima, genggam ibu jari kiri dengan tangan kanan dan gosok secara putaran dan sebaliknya. Langkah keenam, rapatkan jari jemari tangan kanan dan gosokkan ke telapak tangan sebelah kiri secara putaran, ke belakang dan ke depan dan sebaliknya. Jika menggunakan sabun dan air, hendaklah mencuci tangan selama 40 hingga 60 saat. Ya, Alhamdulillah Auda kembali menerusi rancangan Rampai Pagi. Masa lagi kita ni dalam wawancara aktiviti mendaki bukit dan seperti yang telah pun kita berjanjikan, kita akan bawakan untuk melihatkan antara peralatan yang perlu kita pakai atau gunakan ketika kita hendak mendaki bukit. Baik, kita bersama dengan Pengiran Cah untuk mengongsikan. Baik Pengiran, apa antara macam memasak tepulang tapi apa Pengiran yang perlu diperlukan antara barangan? Okey, aspek keselamatan. Okey, yang beg ni kalau orang terdapat macam sesuailah bagus untuk membawa orang minuman, segala aksesoris, barang-barang macam orang segala torchlight. And then gula-gula penting juga. Takut orang macam ada yang dah tahan. Sentiasa membawa lah. Memberi tenaga. And then of course air ini penting. Kalau orang yang mula-mula sentiasa minum air tu, tapi kalau macam orang biasa dah berapa minum air, tapi sentiasa bawa air sebenarnya. Air tu penting Beg ni ada dua, macam orang kesesuaian orang. Macam ada yang suka backpack, ada yang suka di pinggang saja. Jadi yang penting juga kalau hiking ni plastik ni penting ni. Apa tu? Kalau hujan tanpa disedari kita dimasukkan handphone. Segala orang keperluan macam saja dimasukkan dalam plastik. And then ni blanket emergency blanket. Ini pentingnya yang first aid kit ni. Ini ringan saya kecemasan. Kerana kawan kita ni ada yang terselio. Mana je tani tahu. Jadi antaranya mungkin dapat apa yang kongsikan dalam first aid kit berkenaan. Okey, dalam first aid ini simple saja barangnya. Dia ada bandage and then alkohol, mungkin plaster juga. Plaster ada. And then yang ini pun penting juga untuk minyak panas ni. Krim. And then spray ni pun untuk kalau orang kancang batisnya. Pasalnya kalau orang baru-baru pun jangan je orang baru, orang lama pun mudah je terkrim. Jadi penting je untuk membawanya. Ini very penting. Semua ni boleh kita ni simpan di kedua-dua jenis beg ya. Baik. Itulah pentingnya kepada Auda untuk Auda mendapatkan barangan tersebut. Dan seterusnya Pengiran. Whistle dan whistle tu untuk apa kegunaannya tu? Ini memang kegunaan kalau tadi
kawan sudah jauh, boleh bisa boleh bambau punya orang boleh. Boleh berteriak kalau nyari. Yang mudah bersuara apa itu? Ini lagu nyanyi suaranya. Betul. And then torchlight sentiasa dibawa. Pasalnya kita ni dah tahu, kita ni jalan-jalan dah sadar, orang bikin malam sudah. Alhamdulillah ya kalau sudah malam. Ya, jadi pengiran kalau biasanya saya ada melihat beberapa di artikel dan sebagainya ada yang menggunakan tongkat. Yes. Jadi mungkin boleh dikongsikan kenapa mesti menggunakan tongkat ini? Tongkat ni memang penting. Kerana kita ni kalau tersedia apa, and then kalau terjumpa binatang ke, macam ular ke apa, boleh digunakan untuk memburu sebagai senjata. Ini untuk orang pakai kita ni bertumpuk. Sekurang-kurangnya. Baik, itu selanjutnya. Ada orang sesuai je, ada orang macam anda suka juga. Tadi sudah diterangkan oleh pengiran, itu menggunakan beg yang bersesuaian dan perlu membawa bekalan air untuk mengelak daripada dehidrasi dan perlu adanya torchlight dan juga emergency kits atau first aid. Itu kasut. Kasut ni penting. Kalau kita ni pakai kasut nyorang kasut untuk berlari apa, memang dah sesuai untuk kita ni lah. Pasal kalau ngam kelulusan licak, bagas hujan apa kan. Jadi kasut yang penting yang di bawahnya grip lah. Ada grip Ada grip yang sekurang-kurangnya ada itulah mungkin ada duri ya. Jadi kalau tadi kita berbicara ataupun mebun sedikit mengenai kasut stupor Labuan. Jadi kalau stupor sendiri, jadi boleh kata digunakan? Boleh. Stupor Labuan itu nyorang memang desain di bawahnya tu kan. Macam-macam ini juga. And then pun harganya nyorang tapi masa ni susah mencari. Susah mencari. Pasal orang memang berguna. Pasalnya kalau berlicak-licak ni kadang orang sayang kan kasut. Kasut mama. Betul. Jadi dengan memilih kasut yang orang sederhana harganya. Tapi kegunaannya yang penting. Mungkin ini dapat pengiran kongsikan mengapa dipakai ni? Apa tu? Yang mana? Yang ini mungkin lampu berkelip. Okey, ni blinking. Blinking ni gunanya tutup malam. Bila kita kejumpahan malam. Kalaupun kadangnya on the perjalanan itu galap dah. Jadi penting ni. Jadi macam orang nampak dari jauh, nampak blinking dengan lemon ni. Baik, ada juga pengiran biasanya ada orang yang akan meminum minuman energi ataupun minuman yang memberikan tenaga lah sebelum mereka mendaki bukit. Bagi pengiran sendirilah, adakah itu diperlukan ataupun sebenarnya boleh mendatangkan mudarat kepada mereka? Itu depend sendiri. Kalau bagi saya tidak memerlukan vitamin energy drink. Cukup dengan hal ini pun nanti orang ada vitamin pun sudah mencukupi. Air biasa. Ada orang macam dah dapat peluang yang terlampau orang menggunakan energy drink. Jadi pengiran sekiranya memandangkan besok adalah merupakan hari Ahad. Jadi apakah persediaan sebelum melakukan riadah? Maksud saya itu malamnya itu makankah dulu macam mana? Yang penting makan buffet ke? Kita ni minum air itu yang penting. Minum air. Jadi makan itu mencukupi sajalah ya. Cukup tidur lah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah telah pun kami kongsikan kepada Auda di pagi ini bersama dengan pengiran dan juga narasumber tadi dengan Tuan Haji Yahya kepada Auda. Sebenarnya pada pagi ini kami juga telah dikunjungi oleh ahli-ahli kumpulan mereka yang tersendiri. Jadi kami bawakan kepada Auda di kesempatan ini ya. Assalamualaikum. Silakan kita sini. Okey. Alhamdulillah inilah antara ahli-ahli kumpulan santai. Bercycling kan Bercycling? Malam-malam. Kerang patang. Okey. Alhamdulillah ya. Jadi pengiran dan juga kepada Tuan Haji Yahya, terima kasih kerana bersedia datang ke studio Rampai Pagi mengkongsikan kepada kita ni semua mengenai dengan persediaan ataupun kelengkapan sebelum mengikuti riadah mendaki bukit ataupun hiking. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli santai group kerana berkesudian untuk melihatkan wajah mereka inilah yang seringkali akan Auda kunjungi ataupun temui semasa mendaki bukit nanti insya-Allah. Dan kepada Auda semoga ia menjadi satu cetusan idea ataupun inspirasi dan juga semangat kepada Auda untuk melakukan aktiviti ataupun apa jua yang boleh menyihatkan tubuh badan kita ni. Kerana setentunya kesihatan itu bermula daripada diri kita sendiri. Jadi sebelum kita berakhir mungkin boleh dikongsikan Instagram. Mungkin ada orang berminat untuk mengikuti kumpulan santai. Okey, Instagram dan FB kami adalah Santai Group. Santai Group. Baik.